A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sambung lagi perbahasan kita pada bab yang ketiga pada menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Yang mana kita masuk pada malam ini iaitu menjaga perut. Apa kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala? Adapun yang zan, kita dah bahas pada siri lalu yang yakin haramnya. Adapun yang yakin akan haramnya itu, maka iaitu seperti daging babi dan anjing, dan sekalian binatang yang haram, dan bangkai dan harta yang didapati daripada mencuri dan merampas, dan barang sebagainya, dan harta riba dan arak dan harganya, arak dan harganya dan barang sebagainya. Ini sudah jelas keharamannya. Maka yang ini memang kita kena tolak siap-siap, kena buang siap-siap. Adapun yang kata perlu jaga tadi barang apa? Barang yang zan, yang ragu-ragu. Apa dia? Adapun yang zan yakni menyangka akan haramnya, maka iaitu seperti harta raja yang zalim, yang tiada adil, yang ghalib. Biasanya hartanya itu diperolehi daripada mengenakan cukai kepada orang Islam, atau yang ghalib hartanya itu didapati daripada menzalimi akan orang atau menzalimi akan rakyatnya. Bersalahan jika diperolehi hartanya itu daripada usaha yang halal, seperti berniaga dengan syaratnya, atau daripada bertani dan barang sebagainya, maka iaitu halal. Ini cerita harta ragu-ragu. Sekarang harta ragu-ragu ni harta mana? Harta yang diberikan oleh raja yang zalim, raja yang memeras ugut, atau minta maaf bahasa yang lebih mudah faham apa? Pimpinannya. Pimpinannya mengambil harta daripada pimpinan negara, mengambil harta daripada sumber yang haram. Diragui. Barang yang boleh jadi kita nak kata halal ke haram ni. Contoh, untuk zaman sekarang yang lebih jelas, apabila mengenakan apa nama Allah SWT dalam cerita ni, dia kata apa? Raja yang adil, yang tiada adil dan ghalib, hartanya biasanya itu diperoleh daripada mengenakan cukai. Cukai kepada orang Islam. Walhal orang Islam telah bayar zakat, kemudian kena cukai lagi. Ini ceritanya. Harta tu harta yang zan, harta ragu. Ataupun yang jelas keharamannya daripada cukai. Contoh, seperti cukai arak. Barang arak ialah barang yang ada harganya yang dikenakan cukai. Itu dia masuk dalam bab haram tadi. Adapun sekarang barang zan. Barang zan ni barang apa? Barang yang diragui. InsyaAllah. Halal ke haram dia ni? Ini yang kita sebut sebagai syubhah. Nak kata halal pun kita tak boleh bagi tahu halal. Nak kata haram pun kita tak boleh kata haram. Jadi zan. Maka apa katanya? Bersalahanlah pula kalau harta raja tadi diberikan daripada sumber dia berniaga, ataupun bertani, ataupun daripada hasil yang halal. Itu tak ada ragu. Sekarang yang ragu ni, kalau harta tadi kita kenal raja tadi ghalib. Apa bermakna ghalib? Kebiasaannya. Biasanya raja ni kita dah masyhur dah. Raja ni raja yang paling kuat tekan cukai. Raja ni yang paling kuat mengambil harta yang bukan pemilikannya. Tabarakallah ta'ala anhu. Jadi apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam masalah ini? Maka masalah, berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, jika ditanya orang akan engkau apa hukumnya harta pemberian raja-raja pada zaman ini, maka jawab olehmu bahawasanya bersalahan ulama pada pemberian raja-raja itu. Mana khilaf? Ulama ada khilaf. Bersalahan ni mana khilaf lah. Ulama A kata begini, ulama B kata begini. Makna mereka tak sepakat dalam mengeluarkan fatwa tentang menerima harta daripada raja. Maka setengah ulama berkata, tiap-tiap yang tiada yakin akan haramnya, maka iaitu harus mengambil akan dia. Dan jika adalah dia itu fakir. Jadi maknanya orang ni orang yang fakir. Fakir ni makna apa dia? Fakir ni bukan makna miskin. Tak.
Miskin ialah miskin. Dalam khutbah Jumaat kan para khatib mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia kata para fakir dan juga masakin, fuqara wal masakin. Al fuqara ni siapa dia? Itu orang-orang yang fakir, wal masakin dan orang-orang yang miskin. Kalau daripada kategori lembaga zakat, kalau Perak dia panggil pusat zakat lah. Kalau Selangor kita panggil lembaga zakat, insya-Allah. Maka pembagian fakir dan miskin pada waktu ini dibezakan melalui pendapatan. Pendapatan. Kalaulah gajinya bawah daripada 1,200, khusus Selangor, ya. Kalau gaji bawah 1,200 itu fakir. Fakir. Kalau gaji bawah 3,000 itu miskin. Ini di Selangor lah, jangan kita compare dengan Perak. Perak minta maaf saya tak dapat sebut sebab saya tak dapat baca lagi dia punya guideline tu bagaimana. Adapun nak sebut fakir di sini bukan maknanya kekurangan harta dah. Fakir ini maknanya orang yang berhajat. Itu mana berhajat. Itu sebab pengarang kitab rahimahullah ta'ala setiap kali mereka siap tulis kitab, apa kata dia? Kitab ini ditulis oleh Al-Fakir ilallahul ghani. Al-Fakir ilallah. Dia sebut Al-Fakir ilallah al-Qadir. Dia sebut Al-Fakir tu maknanya apa? Yang berhajat kepada rahmat Allah. Itu makna fakir tadi. Jadi kalau dalam cerita ni dia kata tiap-tiap yang tiada yakin akan haramnya, kita tak yakin benda ni haram dan kita juga tak yakin benda ni halal. Maka apa kata ulama? Maka iaitu harus hukum dia. Dia jadi haruslah. Cerita ni harta siapa? Harta raja. Ni dalam bab ni cerita harta raja, bukan harta orang yang lain, harta raja. Sebagai pimpinan yang selayaknya membantu rakyat di bawahnya. Maka ketika itu raja tadi memberi bantuan kepada rakyatnya, sedangkan rakyat itu meragui harta tersebut. Harta ni harta halal ke harta haram ya? Maka jika tiada diyakini keharamannya, maka harus ambil. Dia sebut gitu. Kalau dia kata, haram, dari mana haram ni? Tak yakinlah benda ni haram. Tapi dalam masa sama dia tak yakin benda tu halal. Jadi ulama telah buat kata pendapat, setengah daripada mereka mengatakan harus mengambilnya. Bagi siapa? Orang yang berhajat kepada barang tersebut. Itu dia. Kalau dia memang memerlukan, dia memang berhajat untuk dapat benda tu untuk menyelesaikan masalah dia, maka hukum bagi dia harus untuk diambil. Dan kata setengah ulama, tiada halal mengambil yang demikian itu, melainkan jika yakin akan halalnya, sama ada dia fakir atau kaya, kerana ghalib harta raja-raja pada zaman ini haram. Ini keras. Imam Ghazali dia langsung terus letak begitu. Tabarakallahu ta'ala anhu. Ini Imam dia katakan bahawa setengah lagi ulama dia agak syadid. Apa tu syadid? Keras dalam penyampaian ataupun dalam mengeluarkan fatwa. Dia tegas dalam penyampaiannya dengan mengatakan tiada halal ambil harta raja-raja ni. InsyaAllah. Raja mana? Raja zaman sekarang. Jadi zaman Abdul Samad Palembang menulis kitab ni lah. Tabarakallah. Atau zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka dia kata tiada halal mengambil yang demikian itu, melainkan diyakini kehalalannya. Halal, yakin, betul, ambil. Tapi kalau masih ragu kehalalannya, walaupun tak yakin dengan keharamannya, tak boleh ambil. Kerana yang halal tadi tidak kuat. Zan kepada halal tadi tidak boleh mengalahkan zan kepada yang haram. Maka tak boleh ambil. Walaupun dia tu fakir, yakni berhajat kepada harta tadi. Ataupun dia tu memang kaya nak menambah kekayaannya, pun tak boleh ambil. Ghalib, kata pengarang kitab, apa ghalib ni? Kebiasaannya. Harta raja-raja pada zaman ini haram. Tabarakallah ta'ala. Wallahu alam. Jadi ini kata ulama. Kata ulama. Dan yang halal pada tangan mereka itu sangat sedikit. Maknanya, boleh jadi kita dapat bahagian yang sedikit tadi. Ambil, insyaAllah. Jangan dapat pada barang yang banyak tadi, barang yang haram tadi. Tabarakallahu ta'ala anhu. Kerana ada di antara pemerintah-pemerintah daripada zaman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Fatimiyah Mesir lagi, bahawa para pengampu, orang-orang yang kaya ni tadi nak dapat darajat, nak dapat duduk di sisi raja-raja dengan memberikan harta kepada raja-raja tersebut.
Masya-Allah barakallahu taala anhu. Ni berlaku yang demikian rupa. Dan kata setengah ulama lagi. Ni ulama ketiga pula bahas kata apa? Bahawa pemberian raja-raja itu halal bagi orang kaya dan orang fakir apabila tiada yakin haramnya. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat pertama tadi macam mana? Iaitulah harta raja-raja tadi hukumnya harus diambil. Oleh siapa? Kalau dia fakir. Kalau dia kaya, dia tak boleh ambil. Pertama. Yang kedua apa dia? Kedua hukumnya haram ambil. Jika tiada sah ataupun asah kehalalannya tadi. Tak kiralah orang yang diberi itu fakir maupun kaya. Tak boleh ambil. Selagi dia tak sahkan kehalalan harta tadi. Yang ketiga kata ulama apa dia? Halal diambil harta tadi bagi orang kaya dan orang yang fakir apabila tiada yakin haramnya. Dia makna macam pandangan pertama ni lah. Pandangan pertama tadi kalau tak yakin haram, fakir aja boleh ambil. Yang ketiga ni kalau tak yakin haram, fakir boleh ambil, kaya pun boleh ambil daripada harta raja tadi. Masya-Allah. Dan hanya saja berdosa itu atas orang yang memberi pula. Ini pandangan ketiga. Kalaulah raja tadi bagi harta-harta haram, sumber yang haram, maka ketika itu penerima tak berdosa. Yang berdosa tu siapa? Yang bagi. Yang bagi tu siapa? Raja. Maka yang berdosa itu adalah raja tadi. Masya-Allah. Ini cerita apa yang di Ibunda rahmatullah taala? Ini cerita berkaitan rezeki yang nak masuk dalam perut. Walaupun sumber yang kita ambil tadi itu adalah pemberian daripada orang besar-besar. Maka perhitungannya itu tadi berlaku di dalam kitab. Dan pendapat yang akhir ini dimuktamadkan oleh Syekh kita Al-Alim Al-Allamah Al-Amil Bi-ilmihi Maulana Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Al-Madani, mufti di Madinah Al-Munawwarah. Ini salah seorang mufti pada waktu ketika Syekh Abdul Samad Palembang mengaji di Mekah. Mufti di Madinah ketika itu yang berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i, siapa nama dia? Iaitulah Syekhuna Maulana Muhammad bin Sulaiman, yang kita panggil Ibnu Sulaiman Al-Kurdi. Tabarakallah ta'ala anhu. Maka dia menyokong pada pandangan yang ketiga, iaitu kalau diberikan apa-apa sekalipun daripada raja, si fakir ke si miskin ke, ambil je. Sapu je kata dia, insya-Allah. Kalau barang tu haram, diyakini tiada haramnya tadi, kita ambil. Maka kalaulah haram, tapi kita tak yakin benda tu haram tadi, kalaulah haram, yang berdosa siapa? Raja sahaja. Yang menerima tidak berdosa. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Dan kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala, jika ditanya orang akan kita, apa engkau kata pada pemberian orang pekan? Orang pekan ni apa dia? Orang kenamaan, orang yang ada nama. Tak maaf, bahasa kita panggil dalam negeri Perak ni kita sebut orang kaya-kaya, orang bergelar. Tabarakallah taala anhu. Dan lainnya ataupun orang kaya-kaya lainnya. Masya-Allah. Adalah lazim menolak akan dia dengan memeriksa daripadanya ataupun tiada lazim? Maka jawab olehmu. Soalan Imam Ghazali bagi. Imam Ghazali bagi soalan macam ni. Kalaulah ada orang kenamaan, orang-orang bergelar ataupun orang mana-mana orang kaya nak bagi hartanya kepada kita, adakah patut kita menolak dia ataupun kita periksa dulu harta dia ataupun tak perlu periksa? Sekarang nak ambil ke tak ambil? Periksa ke tak periksa? Tu cerita dia. Maka jawab bolehmu, kata Imam Ghazali, bahawa apabila ada pada zahir manusia itu soleh, maka tiada mengapa menerima akan pemberiannya dan sedekahnya, dan tiada perlu memeriksa akan dia, kerana memeriksa yang demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang Islam. Ini Masya-Allah. Jadi kalau orang kaya tu dia bagi harta dia tadi tu, tak payahlah usul selidik dalam-dalam sangat. Kata Imam Ghazali, tengok pada tuan bagi je. Kalau tuan bagi tu wataknya watak saleh. Watak saleh ni apa dia? Tu kena bezakan tu.
Kalau dalam kehidupan, dalam berbuat amal, buat kelakuan yang baik-baik ni, ada beberapa nama. Pertama namanya alim. Yang kedua namanya abid. Yang ketiga namanya soleh. Pertama kita kata orang-orang alim. Siapa ni orang-orang alim? Yang orang-orang alim kalau berhimpun lebih daripada 2 orang, kita panggil ulama. Siapa dia ni? Orang yang ada ilmu mengenal kepada Allah. Orang yang ada ilmu, maka kita panggil dia adalah sebagai orang alim. Yang kedua, orang yang kuat sembahyang, kuat wirid, kuat berzikir, kuat tahajud, kuat amal ibadat tu siapa dia? Kita panggil abid. Ini orang yang banyak ibadat. Banyak ibadat kita panggil ahlul abid atau orang abid. Dah tu orang soleh ni siapa pula orang soleh? Maka orang soleh ni kata asal daripada musleh atau islah, iaitu orang yang berbuat baik. Tak kira siapa saja pun, dia nak masuk dalam masjid tadi, dia susun selipar orang, nampak berterabur, dia tolong susun. Itu orang soleh. Tabarakallah ta'ala anu. Dia nampak ada tahi cicak dekat kapet masjid, dia ambilnya penyapu kecil, dia sapu tahi cicak tadi. Itu orang soleh. Ataupun musim PKP yang lalu, orang tak dapat makan, dihimpunnya beras banyak atas kereta, dihantar ke rumah-rumah. Itu orang soleh. Apa makna orang soleh? Orang yang berbuat kebaikan. Jangan kata, oh tengok tu dia pakai kepiah, tu serban besar tu, baru soleh. Soleh bukan dilihat pada pakaiannya, bukan dilihat kepada tubuh badannya. Innallaha la yanzuru wajsamikum ila sawarikum, walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada paras rupamu. Allah Ta'ala tidak melihat kepada tubuh badanmu. Walakinnallah, akan tetapi Allah Ta'ala itu hanya memandang kepada hatimu. Ini kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau serban besar sekalipun tetapi jahatnya, Masya Allah, tabarakallah, kata guru kami, minta maaf ungkapannya, Abu Jahal juga memakai serban. Tabarakallah. Itu sebab orang yang dididik dengan akhlak baginda Nabi SAW bukan hanya diukur daripada pakaiannya, tetapi diukur juga daripada akhlaknya. Begitu juga kalaulah seorang itu alim semata-mata diukur pada ilmunya, maka ketahuilah iblis itu lebih berilmu daripada manusia dahulunya. Tetapi dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada syurga kerana apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana sikap besar dirinya, dia rasa dia lebih bagus daripada orang lain. Ini disebut oleh Ibn Athaillah dalam kitab Hikam, man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwa al-mutakabbirun haqqan. Barang siapa yang ada besar biji sawi pun, dalam hatinya dia merasakan dia lebih hebat, lebih baik, lebih elok daripada orang lain, atau lebih abid daripada orang lain, fahuwa al-mutakabbirun haqqan, maka dia sebenarnya orang yang paling takabur. Ini disebut dalam kitab Hikam. Tabarakallahu ta'ala. Itu sebab hadirin ayah anda ibunda rahmatullahi Allah ta'ala, kalau disebut dalam perbahasan ni, kalau dilihat padanya saleh. Soleh tadi apa? Orang ni rajin buat baik. Itu je. Jangan kata soleh, oh dia ni pergi masjid kuat ni. Tabarakallahu ta'ala. Oh dia serban besar. Oh dia punya jubah lebar. Bukan itu ukuran kepada soleh. Tetapi masyhurnya, dia itu orang yang gemar berbuat kebaikan. Nampak orang susah, dia bagi bantuan. Nampak orang dalam kesempitan, dia tolong lapangkan. Nampak orang perlukan kepada bantuan, dia hulurkan. Ini orang yang soleh, orang yang buat baik cerita dia. Masya-Allah tabarakallah. Jadi itu sebab kalau nampak solehnya dia, jangan diperiksa pula hartanya. Kenapa? Kerana yang demikian itu membawa kepada jahat sangka. Ini su'uzan lah. Kepada su'uzan terhadap orang Islam. Su'uzan ni macam-macam cara. Ini baik daripada orang awam maupun orang ada ilmu. Kadang ada ilmu pun tergelincir daripada benda ni. Tabarakallah ta'ala. Su'uzan, sangka buruk terhadap orang lain. Tabarakallah. Itu sebab hati-hati, jaga hati Allah. Nastaghfirullah. Kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Hati ni kadang terkata-kata. Hati ni kadang-kadang dia tergelincir sikit. Itu sebab kita minta ampun ke Allah. Dengan baca doa yang Nabi ajar. Apa doa Nabi ajar? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik.
Wahai Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Muqallibal qulub, iaitu bolak-balikkan hati. Sabit qulubana, tetapkan hati kami ni. Dekat mana nak tetap? Ala dinik, di atas agama kamu, wa ta'atik, dan ketaatan kepadamu ya Allah. Tu dia. Jadi inilah dia yang sebesar-besarnya, jangan ada su'uzan, sangka buruk. Sangka buruk satu masalah. Bila sangka buruk dengan mengatakan dirinya lebih baik pula, tu takabur. Tabarakallah ta'ala. Udah tuduh orang tu tak betul, lepas tu sangka dia paling betul. Ini betul Ibn Athaillah sebut pada matan 251. Saya bacakan dah tadi, siapa yang merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain, dia nak pergi masjid, dia tengok budak melepak, tak adalah budak ni, neraka lah katanya, insyaAllah. Aku je asyik pergi masjid, aku baik. Takabur. Tabarakallah ta'ala. Itu baru gerak nak ke masjid bila sangka orang lain buruk, bila sangka orang lain jahat. Tu sebab dalam kehidupan kita, kita sebenarnya, kata Sultanul Qulub Habib Munzir Al-Musawwa, apa kata dia? Tidak ada kesempatan daripada umur kita diberikan oleh Allah untuk melihat keburukan orang. Tak ada. Sebab peruntukan masa ni, nak tengok buruk sendiri pun tak habis lagi. Nak muhasabah tengok, apa kurang aku ni, insyaAllah. Itu yang Nabi SAW kata, hisabu anfusahum, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Sebab gitu, muhasabah tengok diri sendiri dulu, jangan tengok pada orang. Ini kadang-kadang minta maaf, ini yang mengajar, yang duduk di sini ni, Masya Allah, tengah mengajar nampak lagi salah orang. Tabarakallah. Ini takabur nama dia. Ingat, iblis itu dicampak oleh Allah Ta'ala, masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana takabur je. Bila dia rasa, ana khairum minhu, aku ni lebih baik daripada dia. Habis ya, kita jatuh kat situ. Ini gunanya kita mendalami tasawuf ni tadi, supaya kita muhasabah. Patut kita baca kitab, makin banyak kita mengaji kitab, yang kita nampak tu salah kita, bukan salah orang. Tu dia. Ni kita baca kitab sikit, ni perangai jiran aku ni. Ini perangai orang tu ni. Ni habis. Kenapa? Kerana saat tu apa yang dirasakan oleh si fulan ialah dia rasa dia lebih baik daripada orang tu. Hingga dia boleh melihat boleh melihat kekurangan orang lain. Ni kesempatan dia ada tengok orang lain. Dunia ni tak lama kita hidup. Paling lama kita hidup atas dunia ni pun Nabi janjikan umri ummatik sittin wa sab'in. Umur umat aku ni kira-kira 60 ke 70 tahun je kata Nabi. Dapat 80 ekstra, 90 ekstra, 50 nak masuk 60 tu kemuncak nak mati tu. Cerita dia Masya Allah. Waktu kemuncak mati mana dia? Ketika seorang sampai umur 40 tahun. Tu sebab Nabi sunnahkan seorang bila sampai umur 40 tahun bertongkat supaya banyak ingat tentang dirinya dan kematiannya. InsyaAllah. Bukan ingat tentang orang. Ini kata su'uzan tadi ni kepada orang Islam. Maka ketika itu apa yang berlaku? Paling lama pun 60, kata Nabi, adatnya 60, 70. 80 ekstra. 90 masih ekstra. 100 mungkin tarik sikit nikmat. Jadi balik kanak-kanak. Tabarakallah. Allah dah sebut dalam surah Yasin. Kalau mereka dipanjangkan umur pada ayat 69. InsyaAllah. Pada ayat 69 surah Yasin Allah kata, dan andai kata kalaulah mereka dipanjangkan umur sekalipun, akan kami balikkan mereka seperti kejadian asal mereka. Jadi bayi balik. Otaknya tak berfikir, kencing merata, berak berterabur. Tabarakallah. Kalau panjang umur. Ini Allah sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Apakah kamu tak fikir? Kata Allah Ta'ala. Wa man nu'ammirhu, siapa-siapa saja yang diberi panjang umurnya, kata Allah Ta'ala. Nunakkisuhu, kami balikkan balik kejadian dia, kami nunakkisuhu fi khalqi, pada awal kejadian dia. Seperti budak-budak balik. Apakah afala yatafakkarun? Mereka tak fikir ke hal itu? Itu ekstra saja. Katalah paling lama 100 tahun atas dunia. Yang lama tu di mana? Dalam kubur. Orang yang mati 10 tahun dulu, masa dia mati umur dia 80 tahun. Lah ni dia berada dalam kubur, nanti nak menuju ke akhirat berapa ratus tahun lagi. Itu sebenarnya tempat yang betul-betul kita kena get ready. Salah satu daripadanya apa? Iaitu hindari daripada bercakap perihal orang. Berjaga-jaga diri daripada sangka buruk pada orang. Kerana dosa itu tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dalam kitab
penawar bagi hati Syekh Abdul Qadir Mandele dah sebut dah. Babul ghibah apa dia? Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Kata Nabi SAW. Sesungguhnya mengata perihal orang, mengumpat, menceritakan perihal orang di belakang orang tadi itu lebih baik dari lebih besar dosanya daripada berzina. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, macam mana boleh jadi macam tu? Maka kata Nabi SAW, jika ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan itu berzina, lalu mereka bertaubat dan minta ampun kepada Allah, itu dosa dia dengan Allah, maka Allah ampunkan. Tetapi jika ada seorang mengatakan perihal saudaranya, mengumpat saudaranya, merendahkan maruah saudaranya, maka dia bertaubat, minta ampun pada Allah. La yuqbalullah taubatan. Allah tak terima taubat dia, Allah tak terima ampunan dia selama mana tidak diampuni oleh orang yang diumpat. Itu dah jelas. Itu sebab dalam cerita ni Imam Ghazali masih lagi tekan, kalau kamu dapat harta orang kaya-kaya, tengok orangnya baik, sudah. Mana apa? Sangka baik aja. Tabarakallah taala. Ni orang cerita, tahu tak? Dia tu penggelap pengguruk money, pengguruk wang tak boleh sen tu, kata masya-Allah, buat black money, kata masya-Allah. Oh, dia tu meniaga ini. Itu peduli pada cerita orang. Pada mata kita nampak dia memang orang baik, ahli baik. Jangan sangka buruk dah pada dia, ambil saja. Tabarakallahu taala anhu. Kerana apa? Kerana ia dapat tegahan pada syarak, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, inna ba'da zanni ismu, bahawa setengah daripada sangka akan manusia itu berdosa. Berdosa menyangka buruk pada orang ni, masya-Allah tabarakallah taala. Dia sangka tu tak ada masalah, mengata pula cerita orang di depan orang lain. Disebutkan ceritanya depan orang lain, padahal dia tak bertemu pun dengan tuan badan. Tak jumpa dengan tuan badan, tanya sendiri dengan tuan badan, tidak. Tapi dia seronok cerita, orang ni begini, bagus ke orang begini. Ini al-dhannu ismu, termasuk dalam sangkaan berdosa. Dan dosa ni tidak diampun oleh Allah Ta'ala selama mana tidak dimaafkan oleh orang yang diumpat. Ni dalilnya duduk kat sini. Itu sebab jadi hukum kat situ, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan apa kata Syekh Abdul Samad Palembang lagi? Syahdan. Apa tu syahdan? Ambil perhatian. InsyaAllah. Ketahui olehmu bahawa hukum syarak itu terbahagi atas dua. Yang pertama hukum jawaz, iaitu yang harus. Yang kedua hukum afdal, iaitu yang terlebih utama. Jadi ada yang hukum jawaz. Mana dia? Hukum pertama tadi. Boleh tak ambil harta raja-raja yang zalim, tidak diketahui akan haramnya? Boleh, hukumnya harus pada si fakir sahaja. Adapun hukum afdal, dia jatuh pada yang kedua, iaitu menolak akan harta tadi sekiranya tidak diyakini kehalalannya. Kenapa? Kerana atas perintah Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, mimma razaqnakum, halalan tayyiba, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kamu. Syaitan ni dia nak nyesat, dia bukan tengok orang je, dia tak kira orang pun. Orang awam pun dia sesatkan, alim ulama pun dia sesatkan, ada ilmu tinggi pun disesatkan. Kalau kata kita kenal Tuhan sungguh-sungguh sekalipun, tetap diganggu oleh syaitan. Siapa dia? Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu kan digelar sebagai al-ulama rabbani, ulama ketuhanan, rohaninya kepada Tuhan tinggi, masih juga diganggu oleh syaitan. Tabarakallah ta'ala. Itu sebab apa yang Allah ingatkan, Allah kata, ya bani Adam alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Ini dalam surah Yasin Allah sebut lagi. Kenapa? Wahai anak-anak Adam, kami telah peringatkan engkau, janganlah engkau menyembah kepada syaitan. Kenapa? Innahu, sesungguhnya syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kamu. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, sedangkan kami dah berikan kepada engkau satu jalan yang lurus untuk engkau tempuhi. Itu dalam cari makan ni, cerita cari makan. Ini bukan kata cerita kata-kata orang, tak. Dalam hukum tadi. Maka hukum yang jawaz, iaitu harus itu,
iaitu dinamakan hukum syarak yang zahir, iaitu kebanyakan amal segala fuqaha. Dan hukum yang afdal itu iaitu dinamakan hukum orang yang batin, iaitu diamalkan oleh segala orang sufi. Ni dalam kitab Ayyuhal Walad ada juga disebutkan pada nasihat keempat, ataupun disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah juga disebutkan, janganlah engkau tertipu dengan perkataan ahli sufi. Mereka ni nampak macam orang sufi, mengajak kepada hakikat, tetapi mereka meninggalkan syariat. Tabarakallah taala. Ada yang kata kita dah kenal Allah Taala, semayang ni kulit je, kita ngaji isi, tak payah semayang, kata dia. Jangan kamu tertipu dengan orang-orang yang mengatakan diri mereka ni sufi. Ini kata Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Saya rata-rata kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala yang saya sempat telaah, Al-Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kitab ini Sayrus Salikin, Hidayatus Salikin, Bidayatul Hidayah, Ayyuhal Walad. Nasihat Imam Ghazali tetap mengatakan, dan hukum yang afdal iaitu dinamakan hukum orang yang batin, iaitu diamalkan oleh segala orang yang sufi. Dan dari kerana inilah kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam annama huwa aslu fi hadzal bab syai'ani ahaduhuma hukman syar'i wa zahiruhu wa sani hukmul wara'i wa haqiqatuhu. Fa hukmu syar'i an ta'khuza ma ataka mimma huwa zahiru salahu wa la tas'al illa an tatayaqqanna annahu ghasbun aw haramun bil aini. Wa hukmul wara'i an la ta'khuza syai'an min ahadin hatta tabhasa anhu ghayata al-bahthi wa tastaqsiya ghayat al-istiqsa'i annahu la syubhatan fihi bihalin wa illa fataruddahu. Maka ketahui olehmu bahawasanya asal pada bab ini iaitu pada bicara bab halal dan haram ini, iaitu dua perkara. Pertama, hukum syarak dan zahirnya. Kedua, hukum wara' dan hakikatnya, iaitu hakikat syarak dan batinnya. Maka hukum syarak itu bahawa engkau ambil akan barang yang datang akan engkau daripada seorang yang zahirnya itu saleh. Dan jangan engkau tanya melainkan jika engkau yakin bahawasanya harta itu dapat daripada merampas atau nyata haramnya. Dan hukum wara' itu bahawa jangan engkau ambil akan sesuatu daripada seseorang sehingga diperiksa daripadanya sehingga periksa, dan habiskan periksa itu sehabis-habis periksa. Dan bahawasanya sesuatu itu tiada syubhah di dalamnya dengan segala hal. Dan jika tiada yang demikian itu, maka engkau kembalikan akan dia. Ini kita ada dua hal, ada dua kelompok. Satu kelompok manusia syarak dan zahir. Ini bukanlah orang yang terlalu detail, bukan ahli sufi, orang yang awam kita panggil. Kalau diberikan harta kepada dia, maka ketika itu apa yang berlaku adalah dia terima saja. Jangan banyak bicara. Tetapi kalau ada dia dalam kalangan sufi, antaranya siapa? Itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam periwayatan disebutkan oleh guru kami bahawa sungguhnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang duduk di Syria. Di Syria mana? Di Syria lah hari ni insyaAllah. Di Syria, beliau ini tidak pernah makan batikh. Al-batikh ni buah tembikai. Buah tembikai yang tumbuh di Syria dia tak makan. Kenapa? Kata guru kami, kerana dia meragui datang dari mana biji tembikai di bumi Syria. Sebab Syria bukan negara pengeluar tembikai. Dan asal tembikai bukan daripada Syria. Macam mana boleh ada buah tembikai di Syria? Jadi perbahasan tu dikaji, tak jumpa daripada mana, maka khawatir biji tadi dari barang curi, maka Imam Nawawi meninggalkan tembikai. Sampai takut macam tu. Mana warak lah ni. Seperti orang sufi kita. Kalaulah tanam durian di tanah perkuburan, kalau ahlu fiqh, orang-orang awam ni gugur buah durian, tak kira tanah kubur siapa, kubur Melayu, kubur Cina, kubur India, ambil je makan. InsyaAllah tabarakallah. Tapi ahli sufi mereka tak makan buah-buahan yang gugur daripada
tanah perkuburan. Jadi ini nanti kita akan bahas kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ni, apa erti yang sepatutnya disebutkan dalam ni, akan kita bahas pada siri yang akan datang insya-Allah tabarakallahu taala. Jadi sekadar itu saja untuk malam yang mulia ini. Ada salah silap tutur bicara saya, apa yang saya sampaikan kiranya tidak bertepatan dengan murad kita, bersalahan dengan pandangan ulama. Kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya menyusun 10 jari, mohon maaf di atas keterlanjuran kata-kata saya. Apalah saya sampaikan kiranya tidak bertepatan dengan murad kita, bersalahan dengan pandangan ulama. Kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya mohon ditegurlah diri ini dengan teguran bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita guna tasbih kafarah dan surah wal asr.